Konflik antara negara merupakan satu perkara yang menjadi isu antara dua atau lebih negara, lebih-lebih lagi melibatkan isu kedaulatan dan isu sempadan. Menurut Greco 1988, realism berpendapat bahawa konflik yang berlaku antara negara ini adalah disebabkan oleh sistem antarabangsa yang bersifat anarki tersebut, dan oleh hal yang demikian negara-negara cuba untuk menjaga kepentingan nasional masing-masing. Secara umumnya, Pulau Ligitan dan Pulau Sipadan ini berhampiran dengan negara Indonesia, yang mana ianya terletak di Laut Sulawesi, dan jarak antara kedua-dua pulau ini hanya berjarak 15.5 batu nautika. Tindakan Malaysia mengeluarkan peta baru pada tahun 1979 ini merupakan titik tolak kepada berlakunya konflik-konflik antara negara jiran, dan hal ini adalah bertepatan dengan konflik yang berlaku antara Malaysia dan juga Indonesia melibatkan Pulau Ligitan dan juga Pulau Sipadan. Hari ini saya akan membentangkan tentang latar belakang sejarah pertikaian konflik di Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan. Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan merupakan sebuah kepulauan kecil yang berada berhampiran dua buah negara, yaitu Malaysia dan Indonesia, dan pertikaian ini telah berlaku sejak tahun 1969. Menurut baca, sejak tahun 1969, Malaysia telah mempertimbangkan hak kedaulatan ke atas dua buah pulau ini. Apabila kedua buah negara membincangkan mengenai persempadanan perairan masing-masing. Menurut Heller-Trost pula, pada tahun 1995, pertikaian ini muncul kembali di media apabila Indonesia menuduh Malaysia telah melanggar penjajahan lisan yang telah dilakukan pada tahun 1969. Namun Malaysia menyangkal bahawa terdapat perjanjian lisan yang berlaku antara mereka. Menurut Malaysia lagi, kedua hak kedaulatan pulau itu telah lama dimiliki oleh Syarikat Borneo Utara British dan sekarang dikenali sebagai Sabah dan sekaligus menjadi milik Sabah. Kemunculan semula pertikaian ini pada tahun 1991 disebabkan Indonesia mendapati Malaysia telah membina beberapa kemudahan pelancong di Pulau Sipadan. Dan pada bulan Oktober 1991, Menteri Luar Malaysia pada ketika itu, iaitu Datuk Abdullah Ahmad Badawi, telah memberi jaminan bahawa tidak akan ada lagi projek pembangunan sehingga hak kedaulatan ke atas kedua buah pulau itu diputuskan. Apabila terwujudnya Malaysia pada tahun 1963, hak kedaulatan ke atas kepulauan ini secara tidak langsung menjadi hak milik Malaysia apabila Sabah dan Sarawak sah menjadi sebagian tanah Melayu. Dan pada tahun 1979, pada bulan Disember, Malaysia mengeluarkan sebuah peta baru yang jelas menunjukkan lokasi Pulau Sipadan dan Ligitan berada di bawah kekuasaan Malaysia. Saya akan menerangkan tentang proses remediasi tentang tuntutan Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan. Terdapat beberapa perbincangan yang telah dilakukan antara kedua-dua negara, namun perbincangan tersebut tidak dapat menghasilkan sebarang resolusi yang dapat dipersetujui bagi kedua-dua pihak. Pada 2 November 1998, negara Malaysia dan juga Indonesia telah bersetuju untuk membawa tuntutan ini kepada ICJ, iaitu International Court of Justice, bagi menentukan negara yang manakah layak untuk menuntut Pulau Sipadan dan juga Pulau Ligitan ini. Hujah Malaysia ialah Malaysia turut menyatakan bahawa Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan ini merupakan lokasi bagi pengumpulan telur penyu. Selain daripada itu, pihak pentadbir Borneo Utara juga telah menjadikan pulau tersebut sebagai lokasi bagi perlindungan burung-burung pada tahun 1933, dan pulau tersebut juga merupakan kawasan yang sesuai untuk aktiviti maritim seperti perikanan, pelayaran dan sebagainya. Hujah Indonesia pula adalah tuntutan Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan berdasarkan Convention 1891. Indonesia berpendapat bahawa artikel 4 dalam Convention 1891 yang memperlihatkan koordinat sempadan pulau tersebut pada 4 degree 10 ke utara, dan kedua-dua pulau tersebut terletak di selatan garis tersebut.
Ini menunjukkan kedua-dua pulau tersebut menghampiri kepada Indonesia. Pihak Indonesia juga turut berbahas bahawa mereka masih boleh melakukan tuntutan sebagai pewaris Sultan Bulungan yang pernah menjaga kedua-dua pulau tersebut sebelum ia menjadi wilayah naungan Belanda pada tahun 1878. Sekian itu saja dari tentang bagaimana Malaysia dan juga Indonesia mencari jalan solusi untuk menyelesaikan konflik Pulau Sepadan dan juga Ligitan serta keputusan mahkamah terhadap kes tuntutan tersebut. Kita mulakan dengan poin pertama. Pada 2 November 1998, Malaysia dan juga Indonesia telah pun mengemukakan kepada pendaftar mahkamah mengenai perjanjian istimewa di antara dua negara tersebut. Perjanjian itu telah pun ditandatangani di Kuala Lumpur pada 31 Mei 1997 dan berkuasa pada 14 Mei 1998. Perjanjian tersebut adalah mengenai tuntutan kedua negara terhadap Mahkamah Keadilan Antarabangsa untuk mengadili tuntutan Pulau Sipadan dan juga Ligitan. Siapa yang berhak mendapat hak mutlak terhadap pulau tersebut. Sedang kes ini berlangsung, Filipina pula cuba untuk campur tangan. Mereka mengatakan yang mereka juga ada hak terhadap pulau tersebut. Jadi mereka memfailkan permohonan terhadap mahkamah untuk campur tangan di dalam kes tersebut. Akan tetapi, pihak mahkamah merasakan yang Filipina tidak dapat menunjukkan kepentingan perundangan terhadap kes ini. Lalu pihak mahkamah menolak permintaan Filipina pada 23 Oktober 2001. Bagi mengadili kes ini, pihak mahkamah tidak menggunakan merit geografi dan juga sejarah. Mereka menilai berdasarkan prinsip kawalan efektif dan juga aktiviti berterusan. Semasa kes ini berlangsung, Malaysia berhujah yang mereka mempunyai aktiviti berterusan seperti pengutipan telur penyu dan ianya diperakui oleh Mahkamah Keadilan Antarabangsa. Aktiviti pengutipan telur penyu ialah salah satu aktiviti lazim ekonomi bagi mereka dan ianya berasaskan kepada pelaksanaan Ordinan Pemeliharaan Penyu tahun 1917. Mereka mempunyai 2 rumah api dan menjalankan aktiviti penyelenggaraan terhadap kedua-dua buah rumah api tersebut. Rumah api yang telah dibina oleh pihak kuasa koloni Borneo Utara British pada tahun 1962 di Pulau Sepadan dan 1963 di Pulau Ligitan. Sejak mencapai kemerdekaan, rumah api tersebut telah pun dimiliki dan dijaga oleh Malaysia. Rumah api tersebut mempunyai fungsi yang sangat besar kerana ia adalah titik navigasi kepada aktiviti perkapalan di kawasan tersebut. Malaysia telah bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan rumah api tersebut sejak tahun 1963. Bagi Indonesia pula, mereka hanya menjalankan aktiviti perikanan dan ianya tidak diiktiraf oleh Mahkamah Keadilan Antarabangsa. Ini kerana aktiviti yang mereka jalankan tidak dianggap sebagai aktiviti rasmi kerana ianya tidak dijaga oleh kerajaan. Manakala aktiviti yang dijalankan oleh Malaysia pula menunjukkan prinsip animus occupandi menurut Azli dan Gita. Ia bermaksud menunjukkan sebuah kuasa melaksanakan pentadbiran di sesuatu kawasan dan akhirnya pihak mahkamah memutuskan yang Malaysia mempunyai hak kedaulatan terhadap Pulau Sepadan dan juga Ligitan. Ini kerana Malaysia telah pun memberi hujah dan bukti yang kukuh. Keputusan mahkamah ialah berdasarkan prinsip kawalan efektif. Disebabkan Malaysia mempunyai lebih banyak aktiviti rasmi di pulau tersebut, jadi keputusan berpihak kepada Malaysia. Jadi itu sahaja. Seterusnya pula ialah transformasi konflik dalam konflik di Pulau Sipadan dan Ligitan. Konflik tidak dapat dielakkan daripada berlaku dan konflik juga boleh memberikan impak yang sangat besar dan membawa kepada kehancuran. Oleh yang demikian, penyelesaian konflik amatlah diperlukan bagi membantu dalam usaha untuk menyelesaikan sesuatu konflik. Transformasi konflik merujuk kepada penyelesaian atau merubah sesuatu konflik itu tanpa melibatkan sebarang kekerasan. Transformasi konflik juga merupakan salah satu pendekatan yang memainkan peranan yang penting dalam penyelesaian konflik. Transformasi konflik berbeza dengan resolusi konflik, di mana resolusi konflik lebih mementingkan penyelesaian konflik melalui pemecahan masalah, dan transformasi konflik lebih bersifat kepada perubahan yang sistematik. Perubahan sistematik ini membawa maksud kepada perubahan daripada konflik kepada kedamaian. Di dalam konflik di Pulau Sipadan dan Ligitan ini lebih sesuai menggunakan transformasi konflik. Hal ini kerana hubungan antara kedua buah negara ini amatlah baik dan setiap konflik juga harus diselesaikan dengan baik. Oleh itu, penggunaan transformasi konflik ini sangat bersesuaian dalam konflik ini. Oleh hal yang demikian, setiap negara akan berusaha menuntut kawasan
yang bersempadannya kurang jelas disebabkan oleh kekayaan sumber yang berada di tempat tersebut. Oleh itu, pengurusan konflik yang baik dan jelas adalah amat penting bagi memastikan kedua-dua pihak tidak berakhiri dengan pertumpahan darah. Dan dapat dilihat juga peranan mahkamah keadilan antarabangsa yang dilihat menjadi orang tengah kepada isu ini, dan ianya dapat diselesaikan dengan keputusan Pulau Ligitan dan Pulau Sipadan adalah milik Malaysia setelah mengambil kira beberapa hujah-hujah yang dianggap relevan